أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar para penonton di rumah? Kembali bertemu bersama dengan kami dalam rancangan Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Itu dia bersama dengan adik-adik kita. Ini ceria nampak, baju pun cantik. Nampak pun muka pun masih lagi semangat. Maklumlah awal Ramadan kan. Kita berapa Ramadan ni? 5 Ramadan. 5 Ramadan puasa okey Okey kan. Kalau boleh maintain tu dia punya orang kata apa power dia tu sampai last Okey. Ni jangan duk asyik tengok jam bila nak buka. Nak buka kan. Ada ke tu? Tak ada kan? Ada. Okey baik. Kita masih lagi bersama dengan Kalamullah nak menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kalau sebelum ni kita cerita pasal kisah Nabi Nuh bersama dengan adik Amnan dan juga Maryam juga, kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan bahtera dia. Hari ni kita ada cerita lain pula. Nak tahu cerita apa? Jangan ke mana-mana. Kita nak dengar dulu bacaan adik-adik kita. Hari ni kita nak baca surah apa? Surah Luqman. Okey, baik. Kita mula dengan adik Maryam dulu boleh? Okey, silakan baca surah Luqman ayat 12. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس أن تشرك بي ما bukan bihi sekali lagi. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Terima kasih adik Mariam. Bagus bacaannya. Tenang nampak hari ni Belum awal Ramadan lagi. Okey, kita nak bersama dengan adik Amnan. Boleh sambung? Silakan. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada adik Amnan. Okey Okey. Okey, macam sedaplah bacaan ni. Belajar dengan siapa ni? Tak ada belajar dengan siapa pun. Tak ada dengan ayah ke, mak ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Lepas tu minat tiru-tiru macam itulah. Bagus. Belajar Quran dengan siapa? Ustaz Ra'i. Ustaz Azra'i Qori Melaka. Ya. Kawan tu duduk Akademi Quran juga tu. Mariam belajar dengan siapa? Ayah? Mak? Mak. Mak. Dengan mak. Oh subhanallah. Itulah anak-anak harapan ataupun kata apa sebagai pewaris kita. Jadi kalau insya-Allah kalau dapat anak-anak macam ni mudah-mudahan mendoakan ibu dan ayah dia insya-Allah. Baik. Ayat yang dibacakan adik-adik kita tadi dari surah Luqman. Allah rakamkan dalam Al-Quran nama Luqman dan juga nama surah tu jadi nama dia. Subhanallah. Sudah pasti apa yang kita nak bincangkan ini dah tentang kisah Luqmanul Hakim yang masyhur yang kita selalu dengar. Pernah dengar nama dia? Selalu kita dengar. Kenal ke siapa dia? Tak kenal? Luqman Hakim ni tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat, para penonton di rumah, seorang yang ada orang kata dia tu wali. Ada orang kata dia tu nabi. Sebab apa? Sebab dia ni dirakamkan nama dia tu dalam Al-Quran. Sudah pasti dia merupakan orang yang sangat hebat. Jadi banyak dah dia kata pendapat-pendapat yang kita akan bincangkan nanti, tapi bukan sekarang. Nak tahu siapa Luqman dan juga apa nasihat-nasihat dia, wasiat-wasiat dia kepada anaknya. Bukan sekarang, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kalamullah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kitabullah. Kalamullah, Kalamullah. Kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Ya betul, terima kasih kepada adik kita yang terus bersemangat. Rugi siapa tak tengok tu kan, dah lah comel-comel. Termasuklah saya. Kasihan pula, tak ada gurau je. InsyaAllah kita teruskan perbincangan kita dalam Kalamullah kali ini. Kita nak bicarakan tentang kisah Luqman Al-Hakim yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah beri nama surah sekali. Allah kata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Dan kami telah berikan kepada Luqman Al-Hakim ni hikmah ataupun kebijaksanaan ataupun kelebihan. Allah kata apa? Walaqad atana Luqman al-hikmata anishkur lillah, dan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Luqman Hakim? Adakah dia nabi ataupun wali? Kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi yang penting Allah sebut dalam Quran tu dia ada hikmah dan juga kebijaksanaan. Jadi tajuk kita pasal Luqman Hakim dan kebijaksanaan dan juga wasiat kepada anak dia ya. Jadi kita nak bicarakan tentang Luqman Hakim ni. Ada ulama berbagai khilaf yang mengatakan dia ni adalah nabi, dan ada juga yang mengatakan dia ni adalah wali. Tetapi jumhur ulama mengatakan dia adalah wali, bukan nabi, kerana dia tidak dilantik. Tapi Allah rakamkan dalam Al-Quran kebijaksanaan itu. Allah sebutkan berikan hikmah. Boleh faham dah ni? Boleh. Terhanggu-anggut kenapa? Kenal ke Luqman Hakim? Kenal?
Pernah jumpa? Tak. Tak pernah jumpa. Ada ulama mengatakan dia hidup zaman Nabi Daud AS dan juga dia merupakan sepupu Nabi Ibrahim AS. Jadi percanggahan. Tapi yang penting kita nak bicarakan ialah tentang apa hikmah dan juga wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada anak dia. Baik. Allah sebut dalam Al-Quran wasiat yang pertama dia. Allah kata apa? Dia kata kepada anak dia, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika mana Luqman Hakim ni dia berpesan kepada anak dia, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Wasiat pertama Luqman Hakim pada anak dia ni ialah tentang jangan syirik kepada Allah. Jangan kita menduakan Allah. Wahai anakku, jangan engkau duakan Allah. Kerana apa? Sesungguhnya menyekutukan Allah ni satu perkara yang sangat besar. Di sisi Allah, Allah sebut dalam ayat Quran lain, Allah tidak akan mengampun dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampun dosa selain dosa, Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain melainkan dosa syirik kepada Allah. Begitu Luqman Hakim letakkan wasiat yang pertama pada anak dia, menanamkan akidah dalam diri dia. Okey. Dan wasiat yang kedua seterusnya, dia kata pada anak-anak, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyan masir. Dia kata pada wahai anakku, wasiat kedua ialah kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Selepas dia letak perintah jangan kita syirikkan Allah, letak perintah apa? Wasiat kepada anak dia ialah supaya mentaati dan juga menghormati ibu dan ayah dia. Sayang ibu dan ayah? Sayang. Selalu sayang buat apa? Mariam buat apa? Ha? Cium dahi. Selalu apa? Selalu mak masak tolong makan je. Amnan kalau sayang ayah buat apa? Tahu? Tak tahu. Doa ke ada? Ada. Ada doa mak ayah apa? Ha? Doa untuk ibu dan ayah. Ya. Apa doa dia? Rabbi ighfirli Wali walidayya warhamhuma kama rabbayana ke Rabbi ighfirli warhamni. Rabbi ighfirli wali. Itu adalah doa yang terbaik untuk ibu dan ayah. Kerana apa? Allah rakam dalam Quran, Allah kata apa? Ibu kita ni mengandung dengan keadaan begitu susah payah, rasa sakit dan sebagainya daripada mengandung sampai nak melahirkan. Sebab itulah wasiat Luqman Hakim yang kedua, dia mengatakan jangan kamu derhaka. Kalaulah wasiat yang ketiga, dia kata kalaulah ibu dan ayah kita ni sekalipun dia suruh kita, kecuali apa? Dia suruh kita ni mensyirikkan Allah, itu jangan kita taat. Kerana apa? Taat Allah itu lebih penting. Kemudian apa Luqman Hakim dia kata janganlah kamu ni mengikut jalan-jalan kesesatan. Kenapa jalan sesat ni? Ikutlah jalan-jalan orang yang berbuat amal kebaikan, yang membuat jalan nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita ikut jalan sesat, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah kata summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah kamu akan kembali. Mariam macam nak tanya apa-apa ya? Ustaz. Apa wasiat Luqman berikan anaknya? Wasiat yang seterusnya. Okey, ini antara tadi adalah wasiat tu. Kemudian wasiat yang utama lagi yang apa? Luqman Hakim beri. Wasiat dia banyak ni. Tetapi yang kita ambil yang utama je. Dia kata apa? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal. Dia kata wahai anakku sayang, dia kata jika ada perkara sebesar zarrah, kecil je, yang ada walaupun dalam batu sekalipun, dia kata apa? Allah mengetahui. Kalau tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan juga di bumi, dia kata apa? Allah Maha mengetahui. Apa yang Luqman Hakim cuba tanamkan pada anaknya ialah akidah, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jangan mensyirikkan Allah dan sentiasa percaya yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat. Kau buatlah sembunyi kat dunia ke, dekat mana-mana sekalipun duduk, planet mari sekali ke, planet mana pun, Allah tetap mengetahui. Amnan, nak tanya apa ni? Apa ni macam tadi Ustaz cakap Luqman ni kan seorang yang bijak. Apa kebijaksanaan dia Ustaz? Kebijaksanaan dia ni sampai Allah rakam dalam Al-Quran ni. Allah kata wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Hikmah inilah kata-kata dia sentiasa menjadi panduan umat selepas itu. Walaupun dia ulama kata dia bukan nabi, kebijaksanaan dia itulah sampai sekarang orang guna, dan sehingga Allah rakamkan kata-kata dia. Itu yang kebijaksanaan dia tu. Kehebatan Luqmanul Hakim. Bijaksana dia sampai dia boleh guide anak dia dan juga guide seluruh manusia selepas itu. Walaupun kita tak kenal pun Luqman Hakim betul,
tak pernah jumpa dia pun. Tetapi kita boleh cerita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan penonton pun boleh dengar cerita Luqman Hakim. Siapa dia ni nabi ke wali ke? Tetapi ulama mengatakan dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala kerana hikmah yang diberikan. Kemudian satu lagi, apa ni wasiat yang penting, dia kata ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikan sembahyang. Ini penting. Dia kata wahai anakku, dirikan sembahyang dan juga buat suruhlah perkara-perkara yang baik dan tinggalkanlah, cegahlah perkara-perkara yang mungkar. Itu adalah dakwah, okay? Dan juga wasbir 'ala ma asabak. Janganlah kamu dan kamu bersabarlah tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kamu. Jadi itulah wasiat yang patut kita renungkan dan patut kita ambil iktibar. Banyak lagi yang boleh kita bicarakan, insya-Allah kalau ada rezeki kita bicarakan lagi, dan boleh tuan-tuan rujuk dalam surah Luqman sebenarnya wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah tersebut. Boleh Insya-Allah boleh kita amalkan. Baik, kita sampai di sini saja dahulu masa mencemburui. Jangan lupa like Facebook Kalamullah TV3. Ada rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan menonton Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.